Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam video sebelum ni, iaitu bertajuk Analisis Kualitatif Garam bahagian 2. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan sains tambahan tingkatan 5 KSSM. Standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar pada akhir video ini adalah: yang pertama, pelajar boleh mengenal pasti ujian bagi anion dan juga cation, dan yang kedua, pelajar boleh merancang analisis kualitatif garam untuk mengenal pasti garam. Okey, mula-mula sekali kita tengok ujian cation. Cation tu adalah ion positif. Okey, so ujian cation selalunya dijalankan untuk larutan garam, iaitu garam yang berada dalam keadaan larutan. Kita tak buat ujian cation ni untuk garam yang di dalam keadaan dia adalah pepejal. Kalau keadaan garam itu pepejal, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah garam tersebut perlu dah dilarutkan. Okey, so selalunya kalau kita nak larutkan, kita larutkan dalam air. Tapi ada setengah-setengah garam yang tak larut dalam air. Contohnya, semua garam karbonat, beberapa garam klorida dan juga beberapa garam sulfat kan. Jadi garam-garam tersebut perlulah dilarutkan di dalam asid nitrik sebelum kita teruskan ujian cation dan juga ujian anion. Okey, so untuk ujian cation, cikgu akan pecahkan dia kepada 3. Kita akan tengok dulu yang pertama. Yang pertama adalah ujian cation khas untuk beberapa ion tertentu lah. Okey, contoh yang pertama adalah untuk ion amonium. So, ion amonium ini sebelum tu ujian cation ni kita jalankan apabila kita dah ada suatu larutan garam, kita tak tahu kan apa garam tu. So, kita uji dia dengan menggunakan reagen-reagen yang tertentu lah. Reagen ni adalah bahan yang kita gunakan sebagai bahan ujian. Okey, so reagen ni apa yang perlu adalah kita cuma perlu titiskan beberapa titis reagen tersebut ke dalam larutan garam. Okey, selalunya larutan garam tu kita letak dekat dalam tabung uji lah. Dalam lebih kurang 5 cm padu ataupun 2 cm padu pun boleh jugalah kan. Okey, so kemudian kita titiskan beberapa titis. Beberapa tu 3 hingga 4 titisan reagennya lah, reagen yang tertentu untuk kita tengok pemerhatian kemudiannya untuk kita kenal pasti sama ada apakah cation yang ada dalam larutan garam tersebut. Okay, yang pertama kita tengok larutan cation. Amonium, ion amonium. Okey, kalau larutan tersebut mengandungi ion amonium, kemudian kita titiskan beberapa titisan reagen Nestle ke dalamnya, maka mendakan perang akan terbentuk di dalam larutan tersebut. Okey, seterusnya adalah ion plumbum 2 positif. Kita boleh gunakan larutan kalium iodida. So apabila kita tambahkan larutan kalium iodida, dia akan membentuk mendakan kuning. Mendakan kuning ni sebenarnya adalah garam plumbum iodida. Okey, sebab plumbum iodida merupakan garam yang tidak larut. So itu merupakan mendakan kuning yang terbentuklah. Okey, seterusnya untuk ion ferrum 2. Untuk ion ferrum 2 kita boleh uji menggunakan 3 jenis larutan. Yang pertama adalah larutan kalium hexacyanophyrat 2. Yang kedua adalah larutan kalium hexacyanophyrat 3. Dan yang ketiga kita boleh gunakan larutan kalium thiocyanat. Okey, untuk pemerhatiannya adalah untuk hexacyanophyrat 2 dia akan mendapat mendakan biru muda. Kalau hexacyanophyrat 3 dia akan mendapat mendakan biru tua. Dan untuk kalium thiocyanat pewarnaan merah pudar. Maksudnya warna asal kalium thiocyanat ni warna dia merah. Tapi kalau kita tindak balaskan dengan ferrum 2, dia akan jadi dia jernih, dia jernih. Larutan kalium thiocyanat ni jernih. So dia akan membentuk warna merah, tapi merah dia yang pudar lah. Okey, seterusnya kalau ferrum 3 pun kita boleh gunakan larutan reagen yang sama macam kita uji ferrum 2 positif, cuma bezanya adalah daripada segi pemerhatian. Untuk ferrum 3 positif, kalau kita gunakan kalium hexacyanophyrat 2, dia akan menghasilkan mendakan biru tua. Kalau kita uji dengan kalium hexacyanophyrat 3, dia akan menghasilkan mendakan perang kehijauan. Dan kalau kita uji dengan larutan kalium thiocyanat, dia akan mendapatkan warna merah darah, merah yang lebih terang berbanding ferrum 2 tadi.
Okey. So selalunya untuk ujian ni jarang dijalankan yang untuk ujian untuk ferrum 3 dengan ferrum 2 ni. Tapi yang selalu kita memang akan pakai yang untuk ni lah, amonium dengan plumbum 2 positif. Amonium ni memang khas lah, reagen Nessler. Okay, seterusnya kita tengok ujian cation yang kedua. Ujian cation kedua adalah kita uji larutan garam dengan larutan natrium hidroksida ataupun kita panggil sebagai NaOH lah. Okay, so cara dia macam biasa, selalunya kita akan masukkan larutan garam di dalam tabung uji. Selalunya kita masukkan dalam isi padu yang tak berapa banyak lah. Cuma lebih kurang dalam 2 hingga 5 cm padu. Jangan kalau kita nak buat ujian garam, sebab selalu soalan ni tanya dalam peperiksaan huraikan bagaimana caranya untuk kita menentukan kehadiran ion magnesium contohnya kan. So kalau kita masukkan larutan garam, janganlah kita masukkan sampai 10 cm padu. Sebab kita pakai tabung uji. Tabung uji ni kecil je. 10 cm padu tu kira ngam-ngam je. Kalau kita tambah lain, jadi tumpah. Jadi larutan garam tu isi sikit je. 2 hingga 5 cm padu. Okey, kalau kita nak tambahkan titisan tu, janganlah sampai 10 titis. Tambah dalam 3 hingga 6 titis. Dah cukup lah tu. Dia idealnya 4, 5 macam tu okey dah. Cantik dah tu. Okey, dah boleh nampak dia punya pemerhatiannya. Okey. So kita tengok yang pertama dulu untuk ujian NaOH ni untuk ion kalium dengan ion amonium. Untuk ion kalium dengan amonium, dia tidak akan menghasilkan mendakan. Okey, tak akan menghasilkan mendakan. Maksudnya kalau kita tambah dia, tak jadi apa-apa pun. So, tiada mendakan. Okey, so kalau kita teruskan lagi ujian, untuk ion amonium, kalau kita panaskan, ya, dia akan menukarkan, dia akan menghasilkan gas yang berbau sengit dan menukarkan kertas litmus merah lembap kepada biru. Ini membuktikan bahawa itu merupakan ion amonium. Sebab ion amonium ni, kalau kita panaskan, dia akan menghasilkan gas amonia. Yang berbau sengit ni adalah gas amonia, NH3. Okay. So, untuk larutan yang ada ion kalium positif, kalau kita panaskan pun tiada apa-apa perubahan. Okay. Seterusnya kita tengok masih lagi ujian dengan NaOH. Kali ini, yang ini dia membentuk mendakan. So, mendakan tu kita bahagikan kepada dua. Satu yang berwarna, satu yang putih. Yang berwarna ni, inilah ion-ion yang sama, iaitu ion cuprum, ion ferrum 2 dan juga ion ferrum 3. So, macam biasa. Yang ni memang kamu kena hafal. Ni benda yang lama-lama nanti kamu akan biasalah. Cuprum biru, ferrum 2 hijau, ferrum 3 perang. Cuprum ni biru, senang nak ingat sebab dia memang tak ada pesaing dia lah. Yang selalu pelajar keliru adalah ferrum 3 dengan ferrum 2. Kamu ingat senang je lah. Ferrum 3 ni karat. So, karat warna apa? Perang. So, ferrum 2 bukan karat. So, dia adalah hijau. Okay. Okay, seterusnya adalah yang putih pula. So, ini sama semua ujian sama. Maksudnya, kita masukkan dalam tabung uji. Kemudian kita buat beberapa titisan larutan natrium hidroksida. So, setelah kita titiskan beberapa titis larutan natrium hidroksida, maka inilah ion-ion yang akan menghasilkan mendakan putih, iaitu ion plumbum, ion aluminium, ion zinc, ion kalsium dan juga ion magnesium. Okey. So, 5 ni macam mana kita nak bezakan lagi? Kita lanjutkan sedikit ujian dengan kita tambahkan larutan natrium hidroksida secara berlebihan. Maksudnya kamu tambah lagi NaOH, bukan pakai penitis dah, kamu tuang aja. Lebih kurang kamu tambah dalam sama banyak dengan larutan ujian kamu lah, larutan garam kamu. Kalau larutan kamu dalam garam kamu 2 cm padu, kamu letaklah 2 cm padu. Okey, selalunya kita akan letak lebih kurang macam itulah. 2 cm padu lebih kurang. Okey, kita masukkan. So, seterusnya dia akan berlaku perubahan kepada mendakan putih tersebut. Okey. So, kita tengok yang pertama ni.
dia akan melarut-larut. Larut kat sini maksudnya adalah mendakan putih yang terbentuk awal tadi, bila ditambahkan lagi dengan NaOH berlebihan, dia jadi larut. Okey? Kita katakannya dalam bahasa mudah adalah, selalu dalam peperiksaan kita gunakan istilah macam ni. Mendakan putih larut dalam NaOH berlebihan. Okey, macam tu. So ada 3 iaitu zinc, aluminium dan plumbum. Okey. So kemudian untuk tak larut ni adalah bila kita dah dapat mendakan putih, kita tambah lagi kita tambah NaOH berlebihan pun dia masih tak larut. Dia macam tu juga, tiada perubahan. Okey. Kita kata ni tiada perubahan. Tak berubah. Ini adalah dua ion ini, iaitu ion kalsium dan magnesium. Okey, yang ni kamu kena hafal. Okey, so cara mudah hafal untuk ini adalah cikgu gunakan campas. Campas. Okey, so campas ni kamu bagi kepada 2. Yang ni tak larut. Yang ni larut. Okey. Okey, campas ni apa? Ca ni adalah kalsium. M ni adalah magnesium. Okey. P ni adalah plumbum. A adalah aluminium. Z adalah zinc. So, ingatlah ni. Kalau NaOH, dia adalah campas. Okey, NaOH campas. Tak larut-larut. Dalam berlebihan. Jangan ingat tak larut ni. Ini yang dalam berlebihan. Dia tetap membentuk mendakan putih awalnya. Tapi bila kita tambah NaOH berlebihan, dia akan jadi larut dengan tak larut lah. Okey. So, ujian yang ketiga adalah kita gunakan larutan amonia aqueous, NH3. So, sama juga macam kita gunakan untuk ujian NaOH tadi, iaitu kita masukkan larutan garam dekat dalam tabung uji dalam isi padu lebih kurang 2 hingga 5 cm padu. Kemudian kita tambahkan beberapa titis larutan, 3 hingga 6 titis larutan NaOH untuk kita perhatikan. So, untuk yang pertama, untuk kalium, amonium dan juga kalsium, ketiga-tiga ini tidak membentuk sebarang mendakan apabila kita campurkan ke dalam larutan amonium. Okey. So, ini yang tiada mendakan. Okey, kita tengok yang ada mendakan pula. Okey, kita tengok untuk yang ada mendakan, macam biasa tadi kita bahagikan kepada 2, iaitu mendakan yang ada warna dengan mendakan yang putih. Mendakan ada warna macam biasa 3 ni. Cu2+, ferrum 2 dengan ferrum 3. So, kesemuanya ni akan menghasilkan mendakan yang berwarna yang samalah, iaitu untuk kuprum, ion kuprum mendakan biru, untuk ion ferrum 2 mendakan hijau, untuk ion ferrum 3 mendakan perang. Untuk larutan amonia, untuk kita boleh lanjutkan ujian ni. Sebenarnya tak payah lanjut pun tak apa, tapi cikgu bagi tahu je lah. So, untuk seterusnya, kalau kita lanjutkan ujian, iaitu kita tambahkan larutan amonia secara berlebihan, maka mendakan biru kuprum akan larut, membentuk larutan warna biru lah. Okay, kalau dah larut, dia akan membentuk larutan warna lah. So, dia akan membentuk larutan biru. Okay. Manakala untuk ferrum 2 dan ferrum 3 tidak ada sebarang kesan lah. Maksudnya diorang kekal, mendakan tu masih ada. Okay. So, seterusnya untuk mendakan putih. Untuk mendakan putih kali ni cuma ada 4 sahaja. Sebab tadi NaOH ada 5 kan. Untuk NH3 ada 4 sajalah. Sebab yang tadi kalsium dia tak membentuk mendakan kan. So, yang ni pun kita sama. Kita lanjutkan lagi ujian. Kita tambahkan amonia secara berlebihan. Maka untuk larut, dia adalah ion zinc. Ion zinc sahaja yang akan larut.
Okey. So kalau dalam peperiksaan dia punya ayat adalah mendakan putih larut dalam NH3 berlebihan. Okey. Itu adalah ion zinc. Dan akhir sekali adalah yang tak larut, dia ada 3, iaitu magnesium, aluminium dan plumbum. Okey, untuk yang ni cara untuk ingat adalah untuk NH3 kita gunakan map zoom. Okey. So ini adalah macam biasa tak larut. Ini adalah larut. Okey. So M ni adalah untuk magnesium, aluminium. A ni adalah untuk aluminium. P adalah untuk plumbum. Zoom ni adalah untuk zinc saja je cikgu. Sebab kalau kita campurkan perkataan ni kadang kita confuse kan. So kita buatlah map zoom. Okay, so Z ni adalah untuk zinc. Okay, so ingat ni untuk NH3 map zoom. Untuk NaOH tadi campas. Okay, NaOH campas, NH3 map zoom. So, berakhirlah sudah video ini. Cikgu harapkan video ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.